Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tetamu Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertama kali kita merafakkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita sehingga sampai pertengahan Ramadan. Di malam kita masuk malam ke 16 dah kan? Malam ni kita start kuno. Ada orang tanya kuno pendek ke kuno banyak? Baik, alhamdulillah. Jadi tak sangka, jadi wajib bagi kita untuk bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Dah berlalu 2 minggu dah, hampir 2 minggu dah tengahan dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan lagi usia kita, beri kita kesihatan untuk kita habiskan Ramadan dengan penuh amal ibadat dan juga dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, dah nak cakap bab Quran, tetapi semalam Ustaz Hakim dah bicara bab Quran kan. Jadi tuan-tuan yang mulia, jangan kita lupa bahawa Ramadan yang Allah Taala bagi kita dalam 12 bulan, 11 bulan ni kita banyak lalai. Kita banyak buat dosa. Dan Allah Ta'ala yang Maha Penyayang ni, Dia bagi sebulan, Dia tabiat kita sebulan, masukkan kita sebulan dalam satu sekolah madrasah Ramadan supaya keluar sebulan ni tuan-tuan. Masuk sekolah, orang masuk sekolah betul kan, tapi masuk sebulan ni keluar ampun dosa. Bukan keluar dapat SPM straight A, itu tak apa sangat, itu pun sonok dah. Ni masuk sekolah, buat amal ibadat, sebulan ni keluar ampun dosa. Besar ganjaran tu, cukup besar. Jadi jangan kita lari daripada matlamat kita, iaitu minta ampun banyak-banyak kepada Allah SWT atas dosa yang kita begitu banyak ni. Lepas sebab apa pentingnya kita keluar daripada bulan Ramadan ni, malam Syawal, malam raya tu kita bersonok, tetapi pastikan sonok kita dalam keadaan kita suci daripada dosa seperti mana seorang bayi yang baru dilahirkan. Sebab apa pentingnya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dalam bulan Ramadan ni? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ingat adalah hadis yang panjang. Salah satunya bila Nabi naik tangga yang pertama daripada mimbar, Nabi kata amin. Naik tangga kedua, Nabi kata amin. Naik tangga ketiga, Nabi kata amin. Lepas tu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pasal apa engkau kata amin? Nabi kata, wahai sahabatku, Jibril datang ke aku. Jibril bagi tahu waktu tangga pertama tu, Jibril kata, ya Muhammad, man adraka Ramadana falam yughfar lahu fa ab'adahu Allahu, qultu amin, ila akhir hadis. Nabi bagi tahu, Jibril bagi aku, Nabi kata, wahai Muhammad, Jibril kata kat Nabi Muhammad, kalau barang sesiapa yang dapat Ramadan ni dan keluar pada bulan Ramadan ni, falam yughfar lahu, dosa dia tak diampun. Dosa dia tak diampun oleh Allah Ta'ala. Fa'ab'adahu Allahu, Allah Ta'ala jauh pada dia. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala. Walaupun malam raya tu kita bersonok, besok tu nak pakai baju cantik, rumah kita cantik, ke raya banyak, semua cantik, tapi rahmat Allah Ta'ala jauh pada orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila habis Ramadan. Cukup orang kata apa, kalau bahasa kasar ada celaka. Apa ada riwayat lain macam tu, celaka. Jadi kita tak mau. Tinggal lagi 2 minggu lagi ya, kita nak pastikan diri kita keluar daripada golongan orang yang celaka. Bukan memang benda yang berat, tuan-tuan. Jadi kita, kalau kita bijak ni, jadi setiap masa kita sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala bagi kita Ramadan ni, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tahu beberapa hadis, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas, maka diampunkan dosa dia yang dulu-dulu.
Yang inilah kita punya Allah Ta'ala bagi Ramadan ni nak ampun dosa kita. Allah Ta'ala ni cukup sayangkan kita. Dia tahu dosa kita banyak. Lepas tu dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berkata melalui Nabi SAW, Allah Ta'ala berkata, Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, sekiranya selama mana engkau berdoa kepadaku, berbundajat kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, aku pasti ampun dosa kamu yang dulu semua aku ampun. Wala ubali, aku tak peduli. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau wahai anak Adam, Tuhan kata kepada kita, wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu mencecah tinggi langit, dosa kita tinggi mana tuan? Nampak tak? Tak nampak. Kalau nampak tuan, penuh masjid, tak cukup ni. Betul tak? Tak cukup surau, tak cukup masjid. Kata Dr. Ismail, kamu kata kalau buat masjid 16 tingkat pun tak cukup. Sebab apa? Kalau nampak dosa pahala. Sebab kita tak nampak dosa kita, sebab tu kita macam tu. Nabi kata kalaulah dosa kamu tu mencecah setinggi langit, Allah Ta'ala kata summa astaghfirin, kemudian kau minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku pastikan ampunkan dosa engkau, aku tak peduli wala ubali. Allah Ta'ala kata wala ubali, aku tak peduli. Sebab apa Allah Ta'ala tak peduli? Sebab Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala tahu kita ni macam mana. Kita ni dengan nafsu kita, dengan jahil kita, dengan buat ibadat main-main kita, dengan ibadat pun waktu sembahyang pun terjak berdalil. Waktu sembahyang Allah Ta'ala suruh ingat aku. Dan dalam juzuk 16 surah Toha, kan, aqimis solat, apa tu macam fa'budni wa aqimis solata li dzikri, dan sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Tapi kita ni tak sembahyang pun teringat benda lain. Saya kan, waktu sujud paling dekat dengan Allah Ta'ala pun ingat benda lain. Tapi Allah Ta'ala tak peduli. Selagi mana harap kat aku, doa kat aku, minta ampun kat aku. Dosa hati dia mana ada besar mana tak peduli. Kemudian Allah Ta'ala kata ni, ya bani Adam, thumma law innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya, kalaulah kamu datang kepada aku seberat dosa dengan seberat bumi ni, dosa besar seberat bumi ni, berat banyak. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu dengan aku di hari kiamat, engkau tak pernah mensyirikkan aku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pasti akan datang kepada kamu seberat itu juga keampunanku kepada kamu. Seberat mana dosa kita? Banyak, berat, besar. Allah Ta'ala bagi sebab tu juga keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana? Pertama, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi, buat ibadat, teruskan minta ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berhenti berharap. Sebab tu di dalam surah Zumar, dalam surah Az-Zumar juzuk 24 ayat 53 dan 54, Allah Ta'ala berfirman apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Tuhan kata ni, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita ni banyak melampaui batas ni Tuhan kata. Tapi Tuhan panggil, wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Walaupun kita dah buat dosa besar, kita buat dosa banyak ni, dosa zahir, dosa batin banyak. Dosa dengan ibu bapa, dosa dengan kawan, dosa dengan jiran, dosa dengan ahli keluarga, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, banyak dosa kita. Tu baru dengan orang, dengan Tuhan lagi banyak tak terhitung. Tu yang kita tahu, yang tak tahu banyak dosa. Siapa tak ada dosa? Tak ada. Tuhan kata jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Ta'ala ampun semua dosa kecuali syirik. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghafur, maha pengampun, rahim, maha pengasih. Kemudian Allah Ta'ala kata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu,
kembalilah dengan cara bertaubat kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada Allah Ta'ala. Serah, maksud serah. Islam ni maksud serah. Jangan tak berserah, jangan bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kamu azab. Thumma la tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Tuan-tuan. Jadi masa ni lah selagi hajat di kandung badan, nyawa tak sampai bongkong lagi, matahari tak terbit ke barat lagi, pintu taubat masih terbuka. Gunakan peluang Ramadan yang Allah Ta'ala bagi pada tahun ni. Terdepan yang negara dah, terdepan tak tahu lagi, tak tahu lagi nak tak sampai ke tak, dengan program lah macam IRA apa semua, macam Ustaz Nasrul dah sentuh bangunan bak IRA apa semua dan segera pun ni. Tuan-tuan pun boleh baca media banyak macam-macam dah. Jadi kita tak tahu terdepan nak jadi apa lagi. Bukan mereka yang perang yang risau kita boleh relax tak, yang sampai-sampai kita jadi pening kan. Jadi yang tu biarlah doa lah kepada Allah SWT yang terbaik. Kita ada Allah Ta'ala, tapi jangan lupa kita mati, semua orang mati. Betul tak? Semua orang mati. Yang perang mati, tak perang pun mati, yang sakit mati, yang hidup pun mati. Syarat mati pada tuan-tuan, syarat mati betul apa tadi? Syarat mati satu hidup. Betul? Syarat mati satu hidup. Hidup mati, tuan-tuan hidup lah. Jadi syarat untuk mati dah ada kat kita lah. Jadi siapa-siapa kita boleh mati bila-bila. Baik, jadi ingat dalam surah Az-Zumar tu ayat 53-54 Tuhan minta. Sebab tu dalam Quran tuan-tuan, dalam Quran kalau kita baca Quran, kita tengok ayat-ayat yang Allah Ta'ala guna untuk suruh cari rezeki. Allah Ta'ala guna perkataan yang slow, steady, jangan kalut-kalut. Dalam surah Jumaat tuan-tuan apa? Fa'idha qadaytumus solata fantashiru fil ard. Bila sudah habis sembahyang Jumaat, kamu bertebaranlah atas muka bumi, pilih cari rezeki. Dalam surah Al-Mulk tuan-tuan apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jalanlah atas muka bumi, suruh bumi. Allah Ta'ala kata wa kulu min rizqi, makanlah pada rezeki Allah Ta'ala. Lalu dalam bab cari rezeki, Allah Ta'ala suruh tenang, relax, jalan tenang. Sebab apa? Rezeki Allah Ta'ala dah atur, dah tetapkan ke kita. Tapi kita terbalik. Dalam bab cari rezeki turun, laju, sampai tak ada masa nak mengaji, sampai tak ada masa nak main surau, main masjid, sampai tak ada masa untuk agama, untuk diri kita ni yang fardu ain tu utama pergi lepas dulu. Duk cari rezeki sampai tak cukup masa pun nak cari rezeki. Tetapi dalam bab taubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala guna perkataan yang sungguh laju, sungguh kuat. Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Buat pahala, buat baik, Allah Ta'ala suruh lumba, suruh laju. Dalam ayat yang saya baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu cepat-cepat minta ampun pada Allah Ta'ala. Dalam minta ampun, Allah Ta'ala suruh laju, suruh cepat. Sebab tu hukum taubat tuan-tuan, hukum taubat ni ada dua. Taubat ni pada hukum dia, taubat ni pada hukum dia wajib. Bersegera untuk taubat wajib. Taubat wajib, bersegera untuk taubat. Sebab tu kalau kita buat dosa, jangan tangguh taubat. Kita sedar buat dosa dah, jangan tangguh taubat. Sebab tu dalam satu hadis, dalam kitab Masnifah hadis pun ada, sehingga kan Allah Ta'ala tangguh. Malaikat kata, kadang pada malaikat kata jangan tulis lagi. Lepas kita buat dosa, tak tulis lagi. Sehingga dikatakan ada hadis kata ditunggu hingga 6 jam. Kalau dalam 6 jam betul kita tak minta ampun, kita tak sedar kata kita buat dosa, maka baru ditulis dosa kita. Jadi cepat-cepat. Sebab tu kita kena rajin istighfar. Kita tak tahu kadang-kadang dosa yang kita sedar apa, ni dosa tak sedar. Jadi rajin istighfar. Jadi lepas sembahyang, setiap kali lepas sembahyang istighfar, insya-Allah lah. Sebab tu dalam guna bulan Ramadan ni kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya dan kita semua. Dalam satu lagi hadis qudsi Allah Ta'ala kata apa? Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu minhu zira'an. Kalau seorang hamba tu mai dekat kat aku sedekah, maka aku akan dekat kepada dia sehasta. Kita nak dekat dengan Tuhan ni, guna bulan Ramadan ni, tuan-tuan mai dekat dengan Tuhan pada tanda dia, tuan-tuan mai sembahyang,
Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan bersedekah, tu tanda kita nak tunjuk kat Tuhan, ya Allah, aku nak pergi ke Hang ni, ya Allah. Aku nak pergi pada Engkau, ya Allah. Tapi kita langkah slow-slow. Kita langkah sikit ya, sebab apa? Kita nak buat macam Imam Syafi'i yang khatam sehari dua kali khatam Quran payah, memang mustahil lah kita ni. Kan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Hanbali 300 rakaat sembahyang sunat tiap-tiap malam. 300 rakaat. Selepas Imam Ahmad bin Hanbal bila lepas dia keluar penjara, dia kena dera, dia sakit semua. Bila dia sakit tu dia sembahyang 150 rakaat. Waktu dia sihat dia sembahyang 300. Waktu dia sakit lepas kena dera keluar pada penjara, dia sembahyang 150 rakaat tiap malam. Kita 15 rakaat sampai kan. So ada 150. Jadi kita nak sampai macam Nepal ni payahlah kan. Tapi tak mustahil. Payah. Tapi lepas tu kita tunjuk syibrat, pilih sedengkai dulu. Jangan duk takut lama. Jangan duk takut macam sebelah bulan ni. Guna yang sebulan ni naik sedengkai. Kemudian Allah Ta'ala akan main kat kita sasta. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hamba tu main kat aku sehasta, aku akan main kat dia sedekah. Lagi kita langkah lagi. Banyak sedekah lagi, kita banyak baca Quran lagi, banyak zikir lagi, banyak sembahyang sunat lagi, maka Tuhan baik kita lagi dekat. Apa maksud Tuhan baik kita lagi dekat? Tuhan pemudah kita. Maksudnya tuan-tuan mayang 8 masa tak cukup lah mayang 8, kena 20 ni. Tambah balik rumah tambah 20. Asal sangat-sangat 8 tambah 20. Baca Quran, mula-mula baca Quran suka rasa berat, habis suka. Makin lama, tapi tak apalah. Aku niat nak dekat dengan Tuhan. Maka semoga rasa sangat tak cukup lah naik selai tak cukup lah naik dolar, setengah duit tak cukup lah naik setengah duit, sejuit tak cukup naik 2 duit. Macam tu Tuhan akan pemudah. Zikir 100 tak cukup lah. Pasal mula-mula zikir 100 berat. Lama-lama dah kita niat tu nak dekat dengan diri Allah Ta'ala, Tuhan mai pun lagi dekat, rahmat Allah Ta'ala lagi dekat, kita lagi mudah untuk buat amal ibadat. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mai kat aku, hamba tu mai kat aku cara berjalan, Allah Ta'ala mai secara berlari. Bukan Allah Ta'ala tu lari, tapi maksudnya rahmat Allah, Allah Ta'ala tengok dia ni, dia mai kat aku dah. Jadi ada lebih daripada 11 bulan sebelum. Kalau sama ya, kalau sebelum 11 bulan ni qabliyah ba'diyah tak buat tarawih. Mula dengan bukan tumpu tarawih saja. Tuan-tuan, Quran pun tengok 11 bulan ni tak tambah apa masuk bulan Ramadan. Dia ni bertambah. Dia ni tahu dia dengar. Maka Tuhan pun pemudah. Sebab tu tuan-tuan, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup tinggi. Tuan-tuan tengok dah. Yang panduan Dr. Malik Yatam kan, atau dikenali sebagai Dr. Murad, yang dia kena tangkap umur 14 tahun 2001 waktu dia form 2 kan, kena tangkap melapor kan, yang dihukum jara semua hidup tu. Dia buat SPM dalam penjara, dia buat degree dalam penjara, dia buat master dalam penjara, dia buat PhD dalam penjara. Tengok tak? Tuan-tuan tengok? Tahu tak? Bagi tuan-tuan bagi tak tengok TikTok, bagi mau apa. Saya kan tengok TikTok dia tu. Tu tahu tak? Lepas tu yang saya nak bawa sini tuan-tuan, waktu dia jumpa Sultan Selangor yang bagi pembebasan kat dia. Pembebasan tahun 2024. 2026 baru ni dia jumpa Sultan Selangor. Tuan-tuan tengok gambar dia peluk Sultan Selangor sampai teriak. Apa dia bila kita tengok gambar tu tuan-tuan, maksudnya apa? Dia baru buat satu kesalahan. Memang kesalahan besar, bunuh. Tapi dia taubat. Dia tu bunuh tu pun atas sebab macam nampak logik lah. Tapi tak sampai boleh bunuh. Tapi waktu tu umur 14. Umur baru nak bangun balik, nak matang dia tak balik lagi dah. Baru tak tahu tak biasa sangat. Baru satu salah. Manusia bagi ampun Sultan Selangor bagi ampun, punyalah peluk, teriak sedih terharu. Tu baru satu salah. Kita dengan Tuhan salah banyak mana? Kita dengan Tuhan salah banyak mana? Terfikir oleh dosa-dosa kita dulu. Oh, yang tiada sembahyang, yang tak tahu banyak mana. Tuhan baik ke akhirat, Tuhan kata, kau berdosa. Oh no, tuan. Oh no.
Ni habis Ramadan ni Tuhan ampun dosa. Kita tak tahu tuan-tuan, tapi ada tanda-tanda dia. Tapi banyak dosa kita, berpuluh tahun untuk buat, tapi Tuhan ampun. Kalaulah kita tahu dia tu, ya Allah, betapa berterima kasihnya kita kepada Allah Ta'ala, terharunya kita kepada Allah Ta'ala. Keampunan itu cukup tinggi, cukup mulia tuan-tuan. Dan sebab tu tuan-tuan, tidak patut kalau tuan-tuan ayat 8 kan. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan sembahyang sunat, benda-benda yang sunat. Dalam satu hadis kursi panjang juga, saya pendek sikit. Wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ila akhir hadis. Dan Allah Ta'ala tu suka orang yang buat yang wajib, tetapi kalau hamba tu sampai buat wajib, dia tambah yang sunat-sunat ni, akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bila dapat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga anggota kita daripada maksiat. Dalam hadis tu kesimpulan dia. Dan sekali Allah Ta'ala kata, wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau orang yang banyak buat amalan-amalan sunat ni tuan-tuan, Tuhan kata dalam hadis kursi ni, kalau dia minta ke aku, la u'tiyanna. Kalau kita belajar bahasa Arab, la tu lam taukid dah. La itu syarat dah. La tu taukid dah, la u'tiyanna. Aku pasti akan bagi. Kalau dia minta, aku bagi. Orang yang banyak buat amalan sunat ni tuan-tuan, confirm betul minta lah kat Tuhan. La u'tiyanna, aku pasti akan bagi. Wala in ista'adzani la u'izanna. Kalau dia minta perlindungan ke aku, pasti aku lindung dia. Aku bagi perlindungan kat dia. Ni kehebatan orang yang banyak buat amalan-amalan sunat tuan-tuan. Sebab tu amalan sunat jangan tuan-tuan kita pandang remeh tuan-tuan. Walaupun 2 rakaat, Nabi SAW pada suatu hari berjalan di kubur bersama dengan para sahabat. Nabi tanya, wahai sahabat, man sahibu hadzal qabr? Siapa tuan punya kubur ni? Sahabat kata, fulan bin fulan. Nabi kata, rak'atani ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum. Pahala 2 rakaat lebih disukai oleh ahli kubur ni daripada semua dunia kamu. Kalau kita pergi tumpuan tengok ahli kubur, tanya mereka nak apa, memang tak jawab kan. Tapi Nabi beritahu dah. Nabi tahu 2 pahala rakaat pun mereka suka seronok lah. Daripada kalau kita nak bagi mereka emas kilo, bagi 1 juta, bagi Lamborghini, bagi banglo 10 tingkat, boleh pun tak mau. Tak mau tuan, orang kubur tak mau. Kita lah nanti kita pakai ahli kubur juga. Tak mau lah kita tuan-tuan. Tapi kalau lah ni tuan-tuan nak bagi saya mau lah. Kan? Tapi waktu kan jadi ahli kubur tak mau lah. Tak ada siapa lah. Waktu tu Nabi kata 2 rakaat pun kita, Allah, kalau Ramadan tu tanpa Ramadan ni kita mati. Kalau tahu aku mati tanpa Ramadan aku semayang 20 jam lama. Dia tanya tu. Sebab apa? Baru kita tahu, menyesal semua orang akan menyesal. Tuan saya akan menyesal, tuan semua akan menyesal. Yang baik pun menyesal, yang buat tak baik lagi menyesal lah. Yang menyesal penyesalan tak, yang orang baik ni menyesal sebab apa? Sebab tak buat lebih. Adalah kisah para sahabat tu, tak sempat cerita. Jadi kita pun itu. Jadi macam mana tuan-tuan, daripada hadis ni tuan-tuan, dia bagi motivasi kat kita tuan-tuan. Aku nak bayar Qobliyah ke Ba'diyah, bayar tarawih lebih, tapi tak larat, pasal malas sebab kita dah biasa buat benda sebanyak tu. Tapi angkat takbir tu, Allah akan bayarlah sunat, baca pendek-pendek cukup. Kata dalam hati, 2 rakaat ni lah nak bantu aku dalam kubur. Tak ada siapa boleh bantu. Tak ada siapa boleh bantu. Saya tak boleh bantu sana suruh tak boleh bantu saya. Walaupun main tadi puas semua, nak pendek tadi kan, tak ada apa. Tak ada boleh bantu. Kat dunia boleh bantu-bantu, boleh tumpang-tumpang harta orang semua kan. Tapi tak ada siapa boleh bantu kita tuan-tuan. Jadi paksa dari kita angkat takbir tu 2 rakaat ni lah nak bantu aku dalam kubur. Jadi ada ke semangat, kita rasa nak buat kan. Tak ada siapa boleh bantu kita tuan-tuan. Tak ada siapa anak apa semua tu, mereka boleh doa lah, boleh bantu sikit-sikit. Tapi kita ni nak bawa amalan tu tuan-tuan. Jadi banyaklah tuan-tuan, banyakkan istighfar, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak gunakan ayat Quran, hadis Nabi yang Allah Ta'ala ajak minta ampun. Dalam guna apa, ayat Quran dalam surah Al-A'raf ayat 23, doa Nabi Adam tu, Rabbana zalamna anfusana. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 kan, ayat 109, Rabbana faghfir lana dzunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Lepas tu dalam surah Ali Imran ayat 16,
yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Surah Ali Imran ayat 16. Lagi surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 286 ayat lalu tentang apa yang berada la yakallifullahu kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Waktu doa tu tak tahu macam doa apa doa apa yang ayat Quran yang Allah Taala ajak doa minta ampun. Kemudian dari Nabi ajak apa? Istighfar, sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sampai habis tu. Baca sehari sekali je pagi. Baca tengah buat kereta pagi, tengah pergi kerja, tengah naik motor, baca sekali je pagi. Lepas tu sekali petang. InsyaAllah kalau kita mati di antara waktu tu, cuma mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman. InsyaAllah. Kemudian tu sayyidul istighfar. Kemudian istighfar kabir. Istighfar kabir nama dia. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ghaffarudz dzunubi al-azam wa min kulli dhanbin adnabtu 'abdan wa khata'tu ghayra batana qawlan fi arafin bi barakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulli hada imam pada sabab min dhanbin allati a'la min dhanbin allati a'la. Tapi habis panjang tu istighfar kabir. Itu apa dah rezeki? Dan dengan sahih apa rezeki? Tadi yang istighfar yang ulama-ulama kita buat. Nabi aja, ulama kita buat supaya kita guna doa tu untuk minta ampun. Sebab apa dia dah berkat doa tu. Dan tuan-tuan sekali saya nak ajak tuan-tuan minta maaf. Masa cepat tuan-tuan. Cepat kan kita kata nanti tak terlalu jauh lagi. Kan? Kita akan dulu lah. Kalau masjid ni ada yang buat tazkirah, lepas tu buat 20. Itu kan dulu sekali. Tuan-tuan dah ada. Dan sekali satu doa tetap apa doa? Doa untuk kita minta Allah Ta'ala temukan kita dalam bulan ini. Kita ada peringatan, kita nak jumpa Lailatul Qadar ni. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri waj'alna mimman qama fi mimman waj'alna mimman fiha mimman qamaha imanan wa ihtisaban. Kita ikut saya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri waj'alna fiha mimman qamaha imanan wa ihtisaban. Nanti kita boleh tengok balik rakaman tu. Doa-doa Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah tuan. Mudah-mudahan wahai Allah, kurniakanlah rezeki kepada aku ya Allah malam Lailatul Qadar. Waj'alna fiha, dan jadikanlah kami di dalam malam Lailatul Qadar tu mimman qamaha, daripada orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar tu cara iman dan wahtisaban, penuh mengharap. Jadi doa ni kalau kita sama-sama buat, insya-Allah pada malam Lailatul Qadar tu Allah Taala bagi kita sihat. Allah Taala bagi kita bangun elok, bangun awal. Kita mudah baca Quran, kita mudah zikir, kita nak sembahyang sunat, tarawih, sembahyang tahajud semua, sembahyang isya semua, sembahyang subuh berjemaah. Mudah insya-Allah. Jadi takut bukan apa, takut malam ni kita bangun. Malam tu Allah Taala tidurkan kita sampai pagi tak bangun. Dan malam tu kita rasa berat. Jadi amalkan doa ni insya-Allah. Saya dan kita semua lah, mudah-mudahan kita semua ditemukan malam Lailatul Qadar insya-Allah, dan akhir sekali kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita keluar daripada Ramadan ni dalam keadaan yang suci daripada dosa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja saya mohon ampun, minta maaf kepada tuan-tuan salah silap saya sepanjang kita berada di sini lah atas kita pertama ni. Yang saya ada di sini tahu namanya banyak. Tuan-tuan mohon ampun terkasar bahasa tersalah kata tuan-tuan. Teruskanlah dengan istiqomah kita tuan-tuan. Jangan main surau ni tuan-tuan. Dan bulan Ramadan ya, penuhkanlah waktu ngaji tu, bagi penuh ngaji kita pun bagi amal, tuan-tuan mainlah ngaji. Jangan buat amal ibadat tanpa ilmu. Nanti syaitan gelak, syaitan kacau, syaitan lepaskan ikat, dia minta ngaji, pergi. Tuan-tuan sama-sama lah kita bersama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita insya-Allah. Jadi sekadar tu saja tuan-tuan, saya maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.